Apa khabar semua? Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video PTPC ini adalah berkaitan dengan bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara, di mana subtopik dia adalah berkenaan dengan 3.3, ekonomi 3 sektor, bahagian yang keempat. Untuk maklumat pelajar, bahagian yang keempat ini adalah berkaitan dengan kesan G, iaitu perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara. Bab 3, penentuan keseimbangan pendapatan negara terdiri daripada 4 subtopik yang utama. Dan subtopik yang kita tengah kajikan adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor. Untuk maklumat pelajar, kita tengah fokus berkaitan dengan ekonomi 3 sektor, maka pelaku ekonomi yang wujud dalam ekonomi 3 sektor ini adalah terdiri daripada isi rumah, firma dan juga kerajaan. 3.3 ekonomi 3 sektor, subtopik ini memang mempunyai banyak subtopik yang kecil dan subtopik kecil yang kita tengah fokuskan adalah kesan G dan T terhadap keseimbangan. Sebagai peringatan, video PTPC ini hanya fokus tentang kesan G terhadap keseimbangan pendapatan negara sahaja. Kesan ini adalah kesan G terhadap keseimbangan dan lagi satu adalah kesan T, cukaya terhadap keseimbangan. Dan untuk maklumat pelajar, nanti kita akan kaji melalui rumus, raja dan akhirnya adalah berkaitan dengan huraian raja berdasarkan raja yang telah dilakarkan. Jadi, sekarang kita akan fokus perbelanjaan kerajaan G iaitu kesan G terhadap keseimbangan melalui rumus. Okey, sekarang yang kita cuba kajikan adalah melalui pendekatan ASAE ya. Diberi AE kosong sama dengan 280 tambah 0.6Y. Yang ini adalah Y kosong ya, pendapatan yang asal 700 dan G bertambah sebanyak 100 juta. Okey, untuk maklumat pelajar, sebenarnya berdasarkan fungsi AE yang sedia ada ini, pelajar sebenarnya boleh kira untuk dapatkan keseimbangan pendapatan negara sebanyak 700 juta. Pelajar sebenarnya boleh buktikan sendiri. Okey, sekarang yang kita cuba tengok adalah yang berkaitan dengan G, iaitu perbelanjaan kerajaan. Dinyatakan bahawa G bertambah sebanyak. Okey, ingat kalau anda nampak perkataan sebanyak itu, sebenarnya dia merujuk kepada perubahan G. Dan disebabkan soalan ini kata bertambah kan? Jadi pastikan perubahan G ini adalah bernilai positif. 100. Okey, jadi sekarang kita akan cuba cari fungsi AE yang baru. Sekarang kita akan tunjukkan untuk dapat fungsi AE yang baru ini. Jadi AE1 sama dengan AE0 yang sedia ada ini dan tambah dengan perubahan G. Okey, sekarang kita cuba tengok fungsi AE yang diberi ini kita masukkan. Dan kemudian tambah perubahan G. 100. Ingat positif ya sebab bertambah. Dan selesaikan kita dapat fungsi AE yang baru. Dia adalah sama dengan 380 tambah 0.6Y. Ingat ini adalah fungsi AE yang baru. Kalau katakan sekarang kita sudah dapat fungsi AE yang baru dan kita nak cari keseimbangan pendapatan negara yang baru. Pelajar sebenarnya boleh fokus yang ini kan kita kaji pendekatan ASAE kan. AS sama dengan AE1. Ingat AS ini adalah Y. AE1. Kita masukkan fungsi AE yang baru ini sahaja. 380 tambah 0.6Y. Cuba selesaikan. Ingat Y ini ada satu Y ya, depannya ada satu punya. Yang ini pindah ke depan.
Jadi akan jadi 380. 0.4Y sama dengan 380. Maka Y akan sama dengan RM950 juta. Jadi apa yang kita buktikan dekat sini, pelajar boleh nampak kalau katakan perubahan G naik sebanyak RM100 juta, dia sebenarnya akan menyebabkan Y juga akan meningkat. Okey, kalau katakan kita nak cari perubahan Y itu, pelajar sebenarnya boleh guna perubahan Y sama dengan Y1 tolak Y0. Y1 950 kan? Y0 yang ini 700. Dan kita dapati bahawa perubahan Y adalah positif 250 juta. Ingat, kalau positif itu menunjuk Y telah meningkat. Maka dekat sini kita dapati bahawa apabila berlakunya peningkatan G sebanyak 100, dia sebenarnya akan menyebabkan Y juga akan meningkat. Meningkat berapa? Meningkat 250 juta. Okey, ini sebenarnya adalah berkaitan apa yang kita nak kaji lah. G naik sebenarnya dia menyebabkan AE meningkat. Sebab kita tahu bahawa G merupakan salah satu komponen AE dan akhirnya dia akan menyebabkan Y juga akan meningkat. Okey? Yang seterusnya, kita akan kaji melalui pendekatan JW pula. Okey, ini adalah fungsi bocorannya diberi S tambah T sama dengan negatif 40 tambah 0.4Y. I tambah G, yang ini suntikan 240 RM juta. G bertambah sebanyak 100 juta. Juga sama, bertambah sebanyak, ini adalah perubahan G. 100 juta. Okey, jadi sekarang kita akan cuba dapat keseimbangan pendapatan negara yang baru. Okey, yang asal punya inilah fungsi bocoran, fungsi suntikan. Pelajar boleh cuba cari dan dapatkan bahawa di mana keseimbangan pendapatan dia adalah sama dengan RM700 juta. Okey, sekarang yang Miss tunjukkan adalah yang baru punya di mana dia melibatkan perubahan G ya. S tambah T sama dengan I tambah G tambah perubahan G. Sebab sekarang yang kita nak fokus adalah perubahan G ya. Okey, kita sambung. S tambah T salin balik. Negatif 40 tambah 0.4Y. I tambah G 240. Tambah lagi perubahan G positif 100 kat sini. Maka negatif 40 tambah 0.4Y sama dengan 340. Dan kita selesaikan. Yang ini pindah ke belakang jadi 380. Dan akhirnya kita akan dapati bahawa Y sama dengan RM950 juta. Dan ini sebenarnya adalah sama dengan jawapan tadilah, di mana kita juga dapati bahawa keseimbangan pendapatan negara yang baru sama dengan 950 juta. Dengan reti kata lain, perubahan Y dia memang yang inilah 250 juta. Okey, jadi sekali lagi apa yang kita boleh simpulkan, kita cuba tengok semula. Okey, kalau katakan perubahan G naik 100 dan kemudian dia akan memberi kesan terhadap perubahan Y. Dan kita dapati bahawa Y yang baru ini 950 juta kan? Yang asal punya 700 juta. Okey, jadi sekali lagi kita guna rumus ini untuk dapatkan perubahan Y di mana dia juga sama dengan 250 juta. Okey, maka G naik 100, Y akan naik sebanyak 250 RM juta. Okey, itulah berkaitan dengan kesan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan pendapatan negara melalui kaedah pengiraan, iaitu dengan menunjukkan rumus dia.
Okey, yang seterusnya kita akan kaji kesan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan melalui lakaran raja. Okey, jadi sekarang kita akan kaji melalui raja. Yang ini adalah perubahan keseimbangannya. Nanti akan wujudnya titik keseimbangan yang baharu. Dan ini adalah akibat kenaikan G. Okey, maksudnya G yang meningkat. Apakah kesan terhadap keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS dan juga JW? Okey, kita cuba tengok. Paksi Y ini kita labelkan AE, paksi X ini kita labelkan Y. Okey, yang bawah pula suntikan bocoran, yang paksi Y ini JW, paksi X ini Y. Okey, Y sama dengan AE mula daripada asalan dan fungsi AE. AE kosong sama dengan 280 tambah 0.6Y. Okey, dari mana kita dapat fungsi ini? Cuba rujuk semula perkiraan tadi tu. Kan fungsi AE yang asal yang ini kan. 280 tambah 0.6Y dan Y yang asal RM700 juta. Itulah sebab dalam raja kita pun labelkanlah yang asal punya titik keseimbangan E0 dan Y 700 juta. Okey, kemudian berkait dengan pendekatan JW, keseimbangan pendapatan negara dia adalah 700 juta. Kemudian kita ada fungsi suntikan I tambah G 240. Dari mana kita dapat yang ini? Kan ini yang asal kan? Okey, I tambah G sama dengan 240 dan kemudian S tambah T yang asal punya negatif 40 tambah 0.4Y. Okey, so S tambah T negatif 40 tambah 0.4Y. Jadi pastikan bahawa fungsi bocoran adalah bersilang dengan fungsi suntikan pada titik keseimbangan ini. Di mana tingkat pendapatan dia adalah 700. Okey, jadi sekarang yang ini sebenarnya adalah merujuk keseimbangan pendapatan negara sebelum perubahan perbelanjaan kerajaan. Okey, pelajar boleh nampak beza dia dekat sini ya. Yang ini 280 kan. Cek yang ini juga sama 280. Gap dia adalah sama punya. Okey, sekarang yang kita nak fokuskan adalah berkaitan dengan akibat kenaikan G. Kan tadi masa kita bincang, kita kata G naik 100 RM juta kan. Jadi sekarang kalau G naik ini sebenarnya kalau kita kaji melalui pendekatan AEAS, dia akan menyebabkan AE akan meningkat. Bermaksud G naik, AE akan naik. Dan kemudian kalau AE naik, dia akan menyebabkan Y juga meningkat. Nanti kita akan buktikan melalui raja ini. Okey, sekarang kita cuba tengok AE meningkat. Cuba rujuk fungsi AE yang baharu. Yang ini. AE1 kan. AE1 kita adalah, kita dapati bahawa dia sama dengan 380 tambah 0.6Y. Jadi sekarang 380 itu berada di atas kan. Okey, kita pun tulis 380. Kemudian anda boleh sediakan fungsi AE. Pastikan dia adalah selari ya. Sebab kecerunan dia adalah sama punya. Okey. Kita pun labelkan ini adalah AE1 sama dengan 380 tambah 0.6Y. Dan jangan lupa tunjukkan titik keseimbangan yang baharu iaitu E1. Okey, di mana AS bersilang dengan AE1. Buat dotted line, sambung ke bawah. Okey, tingkat keseimbangan pendapatan negara yang baharu itu berapa? Cuba rujuk semula jawapan anda. Kan anda cuba kirakan kan AS sama dengan AE1. Dan Y kita, yang ini Y yang baru, sama dengan 950 RM juta. Maka dekat sini kita pun akan tulis 950. Okey, jadi yang ini adalah berkenaan dengan pendekatan AEAS lah. Dan satu perkara yang sangat penting,
Jangan lupa sila tunjukkan anak panah. Okey, yang menunjukkan AE meningkat. Yes. Dan lagi satu, Y juga akan meningkat. Ya, kita berjaya membuktikan dia. Okey, yang ini ingat, AE meningkat akibat perubahan G. Bermaksud ini sebenarnya adalah perubahan G. Kan kita kata G naik 100 kan? G merupakan komponen dalam AE. Maka beza dekat sini pun sama, 100. Okey, sekarang kita akan kaji melalui pendekatan JW pula. Okey, kita cuba tengok kat sini dulu. G naik. G itu merupakan komponen bagi suntikan kebocoran. Ya, dia berkaitan dengan suntikan kan? Suntikan itu J. So, kalau G naik, J juga akan meningkat. Dan dia kemudian akan menyebabkan pendapatan turut meningkat. Jadi sekarang apa yang pelajar kena buat? Anda panjangkan total line ini sehingga ke bawah dulu. Itu sebenarnya merupakan keseimbangan pendapatan negara yang baharu dan labelkan dia adalah 950. Okey, dan sekarang kita kena tengok dari segi fungsi suntikan dan bocoran dia. Okey, berdasarkan pengiraan. Ya, inilah pengiraan yang kita tunjuk tadi itu. Fungsi bocoran S tanpa T. Ya, negatif 40 tanpa 0.4 watt. Sama dengan ini kan? Kalau sama bermaksud fungsi bocoran dia tidak melibatkan sebarang peralihan. Yang beralih itu adalah fungsi suntikan. Dengan reti kata lain, kita akan pakai balik fungsi bocoran yang sedia ada ini. Jadi sekarang kita akan tentukan titik keseimbangan yang baharu dulu. Kita nak labelkan E1. Okey, label kat mana? Kita akan fokus fungsi bocoran ini dan cari satu point di mana dia bersilang dengan dotted line yang berwarna biru tu. Sini kan? Okey, bermaksud yang ini dia akan jadi E1. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan fungsi suntikan kita dan pastikan dia adalah melalui titik ini. Okey, cuba tengok fungsi suntikan. I tanpa G, tanpa perubahan G. Inilah fungsi suntikan yang baru kan? Maka dia sama dengan 340. Okey, jadi kita pun tunjukkan 340. Pastikan dia melalui titik ini ya. Okey, jadi sekarang kita pun tulis 340. Okey, yang ini adalah I tanpa G1, G yang baru. Okey, dan sekarang kita dapati bahawa kalau G naik, fungsi suntikan dia beralih ke atas sebab suntikan juga meningkat. Dan akhirnya kita dapat buktikan bahawa Y juga bertambah daripada 700 kepada 950. Okey, katakan sekarang kita nak semak jawapan. Okey, pelajar boleh tengok. Dari sini ke sini, beza dia adalah 380. Jadi tengok yang 340 ini ke sini. Ya, juga sama. 380 kan? Jadi ini bermaksud jarak itu sebenarnya adalah betul lah. Okey, jadi ini adalah berkaitan dengan lakaran raja keseimbangan pendapatan negara akibat perubahan G. Yang kita kajikan ini adalah disebabkan kenaikan perbelanjaan kerajaan. Okey? Dan yang terakhir, kita akan kaji kesan G terhadap keseimbangan melalui huraian raja dengan berdasarkan raja yang telah dilakarkan. Okey, berdasarkan raja yang telah dilakarkan tadi itu, anda boleh nampak ia sebenarnya adalah sama sahaja. Jadi ingat, isu yang kita tengah kaji sekarang adalah berkaitan dengan perubahan perbelanjaan kerajaan di mana kita kata bahawa G meningkat. Okey, dan sekarang apa yang kita nak fokuskan? Kita hanya kaji dari aspek pendekatan AEAS. Dengan reti kata lain, kita hanya akan huraikan raja yang berada di atas ini sahaja. Okey, jadi untuk peringkat yang pertama, seperti biasa,
kita akan huraikan tentang keseimbangan asal. Ingat, ini adalah keseimbangan pendapatan negara. Okey, kita mula ya. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi AS di mana Y sama dengan AE ini bersilang dengan fungsi AE0 pada tingkat pendapatan Y0. Okey, pelajar hanya perlu ingat ada 4 perkara saja yang pelajar perlu nyatakan. Yang pertama itu E0, ada AS, ada AE0 dan juga Y0. Okey, kalau boleh yang AE0 ini pelajar kena sebutlah dia adalah terdiri daripada komponen apa. Okey, disebabkan kita tengah kaji ekonomi 3 sektor, jadi pastikan ada G dekat sini. Okey, bagi peringkat yang kedua, kita akan cerita pasal peralihan kelok. Untuk maklumat pelajar, kelok ini sebenarnya adalah merujuk kepada fungsi AE yang beralih. Kenapa fungsi AE beralih? Okey, kan tadi Miss kata isu kita adalah berkaitan dengan perubahan G yang meningkat kan? Okey, jadi pelajar boleh beritahu bahawa apabila perbelanjaan kerajaan meningkat, dia sebenarnya menyebabkan bahawa AE turut meningkat. Bagi tahu alasan kenapa macam itu. Sebab G merupakan salah satu komponen dalam AE. Okey, kemudian barulah kita kait dengan fungsi dia. Maka fungsi, ingat fungsi itu sebenarnya adalah merujuk kepada kelok ya. Kelok AE akan beralih ke, tengok anak panah dia, beralih ke atas. Okey, iaitu daripada AE0 ke AE1. Itulah huraian bagi peralihan kelok. Okey, kemudian peringkat yang ketiga ini adalah berkait dengan proses keseimbangan. Ingat, proses keseimbangan setiap kali mesti mula pada tingkat pendapatan Y0-nya. Okey, jadi pelajar ingat anda hanya fokus tentang AS dan AE1 sahaja. Jadi sekarang dekat Y0 sini, kita bagi dia jalan, kita tunjukkan dia naik. Sentuh yang ini. Ingat, ini bukan titik E0 sebab kita akan fokus sama ada ini adalah AS ataupun AE1 sahaja. Jadi kita dapati bahawa kalau titik ini adalah melalui kelok AS kan? So bermaksud ini adalah AS. AE kat mana? Naik lagi, sini. Bermaksud pada masa itu, kita dapati bahawa sebenarnya AE melebihi AS. Maka kita pun sebut pada tingkat pendapatan Y0. Okey? AE1 adalah melebihi AS. Di mana kita kata berlakunya lebihan perbelanjaan agregat. Ini kemudian menyebabkan apa? Ya, kita akan kait dari segi inventory dan kemudian kita akan kait juga dari segi tindakan pengeluar. Okey, jikalau kita dapati bahawa berlakunya lebihan perbelanjaan agregat, ia sebenarnya menyebabkan inventory adalah semakin berkurang. Dengan demikian, pengeluar akan meningkatkan keluaran. Okey, kalau meningkatkan keluaran itu bermaksud Y akan bertambah. Okey, pelajar boleh nampak dekat sini ya, Y dia bertambah. Sentuh sini, sekali lagi ini AS. AE mana? Kat atas. AE melebihi AS. Jadi, inventory berkurang akibat lebihan perbelanjaan agregat dan pengeluar akan meningkatkan keluaran, tambahkan keluaran. Sehingga apa? Capai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Jadi, untuk terangkan proses ini, pelajar boleh beritahu bahawa proses ini akan berterusan. Okey, sehingga bila? Sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Itulah dia. Okey, kemudian kita sambung peringkat yang keempat.
Okey, iaitu keseimbangan baharu. Jadi pelajar pun huraikanlah. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila fungsi AS bersilang dengan fungsi AE1 yang terdiri daripada C, I dan G1 sebagai komponen dia pada tingkat pendapatan Y1. Okey, untuk peringkat yang kelima ini, kita akan fokus tentang kesan. Berkaitan dengan kesan, pelajar hanya perlu tengok pada paksi pendapatan iaitu paksi X. Kita dapati bahawa pendapatan meningkat daripada Y0 ke Y1. Akibat apa ni? Akibat perubahan G. Melalui proses apa ni? Proses penggandaan. Jadi ayat anda sepatutnya berbunyi sedemikian. Kesannya, tingkat pendapatan meningkat daripada Y0 ke Y1 akibat peningkatan perbelanjaan kerajaan melalui proses penggandaan. Jadi ingat, kalau nak huraikan rajah ini, pastikan ada 5 peringkat yang telah dibincangkan tadi itu. Okey? Dan sekarang kita akan sambung dengan pendekatan JW. Juga sama, kita akan bincang melalui 5 peringkat tersebut. Tetapi untuk kali ini, kita fokus untuk raja yang kat bawah ini sahaja. Okey, jadi peringkat yang pertama berkaitan dengan keseimbangan asal. Okey, jadi keseimbangan asal kita pada titik E0 kat sini ya. Okey, jadi huraian dia, keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi bocoran yang terdiri daripada tabungan dan juga cukai bersilang dengan fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan dan perbelanjaan kerajaan. Okey, jadi yang W ini bocoran, J ini adalah suntikan. Jangan lupa kena sebut juga pada tingkat pendapatan Y0. Juga sama ada 4 perkara. Pelajar kena bagi tahu E0. Lepas tu fungsi bocoran bersilang dengan fungsi suntikan dan tingkat pendapatan dia adalah Y0. Okey, kemudian peringkat yang kedua, kita akan cuba cerita pasal peralihan kelok. Kenapa kelok beralih? Isu yang kita tengah kaji perubahan G. Dan G itu adalah meningkat. Jadi sekarang pelajar boleh fikirkan G ini merupakan komponen di bawah suntikan ke bocoran. Ya, di bawah suntikan sebab tadi kita pun sudah nampak J sama dengan I tambah G kan. Jadi kita punya huraian akan jadi sedemikian. Apabila perbelanjaan kerajaan meningkat, suntikan akan meningkat. Kenapa? Sebab G merupakan komponen dalam suntikan. Okey, kemudian barulah kita kait dari segi fungsi. Fungsi suntikan akan beralih. Beralih ke mana? Ya, pelajar beritahu bahawa beralih ke atas. Dari I tanpa G0 ke I tanpa G1. Pastikan dia adalah yang baharu punya. Ataupun kalau pelajar ada tulis dari J0 ke J1 pun boleh. Tapi pastikan dalam raja anda ada labelkanlah yang simbol J ini. Okey, itu berkaitan dengan peralihan kelok. Kemudian untuk peringkat yang ketiga, kita akan fokus tentang proses keseimbangan. Okey, jadi ingat untuk proses keseimbangan ini, kita mesti mula pada tingkat pendapatan Y0. Okey, kita mula dekat sini ya. Okey, pada tingkat pendapatan Y0 nanti kita bagi dia jalan naik dan ingat kita hanya fokus tentang fungsi bocoran sebab yang ini tak ada perubahan. Dan lagi satu adalah fungsi suntikan yang baharu sahaja. Kan tadi kita sudah kata fungsi suntikan beralih ke atas kan? Okey, ingat ya, kita fokus W dan J1. Okey, dekat Y0 kita bagi dia jalan.
naik sentuh apa? Ingat ini bukan E0, fokus sama ada W ataupun J1. Ya, yang ini adalah fungsi bocoran kan. Jadi ini adalah W ya, bocoran, naik lagi. Yang ini pula. Ya, ini berkenaan dengan suntikan. Dengan reti kata lain, kita boleh kata bahawa pada tingkat pendapatan Y0, J1 adalah melebihi W. Maksudnya, suntikan adalah melebihi bocoran. Dan untuk maklumat pelajar, kalau suntikan melebihi bocoran, ini pendekatan JW kan? Pastikan anda kaitkan dengan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Dan apabila suntikan adalah lebih banyak daripada bocoran, ia akan menyebabkan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan naik. Dan jangan lupa, kemudian kita akan kaitkan dengan AE. Yang ini suntikan kan? Suntikan lebih besar. Jadi kita akan sebut suntikan meningkatkan AE. Dan lepas itu jangan lupa kait dengan inventory dan juga tindakan pengeluar. Pelajar boleh nampak bahawa AE meningkat. AE itu perbelanjaan agregat yang semakin banyak, dia seterusnya akan menjejaskan inventory. Maka inventory akan turun. Dan kemudian pengeluar, yang ini adalah pengeluar ya. Dan kemudian pengeluar pula tindakan dia pula akan meningkatkan keluaran. Sehingga capai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Kita nampaklah Y itu meningkat sehingga dia capai keseimbangan baru dekat sini. Untuk peringkat yang keempat iaitu keseimbangan baharu, kita akan sebut keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Dicapai pada titik E1 apabila fungsi bocoran S tambah T bersilang dengan fungsi suntikan yang baharu I tambah G1 pada tingkat pendapatan Y1. Kemudian untuk peringkat yang kelima, kita akan cerita tentang kesan. Kesan itu, ingat, kita hanya fokus dari segi tingkat pendapatan sahaja. Kesannya, tingkat pendapatan meningkat dari Y0 ke Y1. Apakah punca dia? Ya, akibat peningkatan perbelanjaan kerajaan. Dan dia sebenarnya juga sama, dia adalah melalui proses pengganda. Jadi dekat sini apa yang kita boleh simpulkan? Kita boleh kata bahawa kesannya tingkat pendapatan negara meningkat dari Y0 ke Y1 akibat peningkatan perbelanjaan kerajaan melalui proses penggandaan. Jadi itu adalah huraian raja lah melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Kedua-duanya sebenarnya adalah sama. Kita hanya bagi 5 peringkat yang berkaitan sahaja. Setakat ini, adakah anda rasa penerangan Miss adalah mudah difahami? Jikalau anda suka penerangan Miss, jangan lupa sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel saya. Like serta sharekan video PDPC ini kepada rakan-rakan anda agar dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Ingat, perkongsian ilmu itu adalah pentingnya. Jadi sekarang untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Perbelanjaan kerajaan G merupakan salah satu komponen dalam apa dan apa. Cuba fikirkan jawapan anda. Kita cuba tengok ya. Dekat sini ada 2 jawapan. Bermaksud nanti kita akan kait dari segi pendekatan AEAS dan juga pendekatan JW. Jadi untuk yang pertama itu, dia merupakan salah satu komponen dalam perbelanjaan agregat AE. Dan lagi satu adalah suntikan J.
Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Kejatuhan dalam G akan menyebabkan perbelanjaan agregat macam mana? Maka fungsi AE akan beralih ke mana? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, marilah kita semak jawapan dia ya. Kejatuhan dalam G sebenarnya dia akan menyebabkan AE akan turun. Okey, maka fungsi AE akan beralih ke bawah. Sebab kalau AE turun, fungsi itu adalah merujuk kelok lah. Jadi kelok dia juga akan beralih ke bawah. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir. Apabila G turun, okey, AE menurun. Kerana G adalah apa dan seterusnya pendapatan negara Y akan macam mana? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, kita sambungnya. G turun, AE turun. Kerana G adalah komponen AE. Okey, ingatlah dia salah satu komponen dia. Dan seterusnya, apabila AE turun, Y juga akan menurun. Okey, jadi apa yang pelajar kena ingat untuk perbincangan ini? Kena ingat, G merupakan komponen dalam AE dan seterusnya dia akan memberi kesan terhadap tingkat pendapatan negara. Okey, pelajar kena tengok dari segi aliran G, AE dan juga Y. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan kesan perbelanjaan kerajaan terhadap keseimbangan. Untuk video PDPC yang seterusnya, kita akan fokus kesan cukai T terhadap keseimbangan melalui rumus raja serta huraian raja. Okey, kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.